Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sorry lah lewat sikit upload video ni. So macam mana race dekat Misano? Still unpredictable kan? Aku tak tahulah kalau ada antara korang yang teka kemudian betul. Tapi aku personally memang salah gila lah. Yes, memang Yamaha yang menang, tapi pelumba keempat kot. Bukan pelumba pertama, kedua, ketiga. Aku rasa majoriti mesti teka sama ada Quartararo ataupun Viñales ataupun Rossi. Tapi rupa-rupanya anak didik Rossi yang menang, Morbidelli. So tahniah kepada anak didik Rossi tersebut dan juga tahniah kepada Petronas Sepang Racing Team atas kemenangan tu lah. Nampaknya pelumba diorang tahun depan pun kira hebat-hebat belaka. Kalau korang perasan, Yamaha dengan Suzuki memang hebat gila kat track ni. Senang cerita, jentera inline 4 dekat track Misano ni memang terbaik. Memang laju. From the first day memang dah nampak lah seperti yang dijangkakan. Viñales pecah lap record, pole position, 6 daripada 8 rider yang dekat starting grid tu, yang paling depan, semuanya pakai jentera inline 4. So mana dia Repsol Honda, Ducati Factory, KTM Factory, mana? Semua duduk belakang-belakang kan. So hari ni aku nak ambil kesempatan untuk buat satu video share dengan korang tentang perbezaan antara jentera inline 4 dan juga jentera V4, kelebihan dan juga kekurangan dia. Tanpa buang masa, jom. Okay, sebelum tu aku nak komen sikit pasal race Moto2 Pelumba Negara Hafiz Syarin. Crash masa tu aku tak silap nombor 10. Kecewa agak lah tengok. Sebab aku tengok dia, aku rasa pace dia tu memang boleh dapat top 10 at least. Unfortunately dia crash. Walau bagaimanapun aku rasa dia dah persembahkan satu weekend yang agak bagus. Cuma yelah, end result dia tak berapa baik. Tak apa, keep it up, come back stronger next race. Okay, sedikit recap untuk race MotoGP kemarin, San Marino GP. Awal-awal lagi dah drama. Viñales kata ada asap keluar daripada motor dia, kemungkinan leaking. Masa tu aku ingat dia dah ada masalah enjin ke apa lah. Yelah, enjin Yamaha tahun ni kan macam ada reliability problem. KTM struggle, as expected lah. Honda lagi teruk lah struggle, especially Repsol Honda, Team Factory. Alex Marquez tu starting grid dia last kali kot. Gila. Dari komen rider-rider Honda dan juga manufacturer-manufacturer lain, track ni lepas resurface memang kurang bumps, tapi bumps dia walaupun sikit tapi lebih besar. Less bumps but bigger. Aku rasa lah, aku imagine rider-rider VR46 Academy tu, kenapa diorang perform sangat dekat track Misano ni, mungkin sebab diorang dah biasa train kat situ. Diorang mungkin dah hafal dah setiap bumps yang ada kat situ. Aprilia macam biasa, tak banyak yang boleh komen. Ducati satu-satunya mesin V4 yang boleh macam bersaing lah. Still struggle sebab rider factory diorang semua kat belakang, termasuk Dovi. Tapi ada dua rider Ducati, iaitu daripada Pramac Ducati, Jack Miller dan Pecco Bagnaia, memang laju. Overall aku boleh kata unpredictable race as usual. Entertaining untuk tengok Rossi fight balik kat depan, walaupun end up dekat luar daripada podium, nombor 4. Kena tapau dengan rider hasil didikan dia pula tu. Okay, enough. Now kita nak cerita pasal inline 4 versus V4. Aku nak elak untuk cerita benda yang terlalu technical sebab aku nak bagi orang awam faham, bukan engineers. Lagipun aku bukan pandai sangat. Tapi aku cubalah, insyaAllah. Okey, engine inline 4 ni bermaksud konfigurasi dia adalah sebaris. 4 piston disusun sebaris. Manakala kalau V4 pula, dia 4 piston juga, tapi 2 piston depan, 2 piston belakang. Bentuk dia V. Okey, apa-apa kita dengar bunyi dulu. Let's see sama ada korang boleh bezakan atau tak dari segi bunyi je. Macam ada beza tak? Memang ada beza, tapi memang susah sikit nak explain. Expectation kebanyakan orang, aku rasa memang korang mesti expect macam inline 4 bunyi macam BMW S1000 ke, ataupun bunyi Kawasaki ZX-10R ke, Honda Fireblade, Yamaha R6 kan. Tak sama langsung kan, betul tak? Sebenarnya ini adalah disebabkan oleh firing order yang agak aneh, agak pelik. Ataupun kita panggil dia sebagai irregular firing order.
Dalam MotoGP, kita ada macam-macam firing order. Kita ada Twin Pulse, kita ada Big Bang, ada Long Bang, ada Droner, ada Screamer, ada Crossplane dan macam-macam lagi. Nama-nama ni kadang-kadang macam commercial purpose pun ada. Macam nak bagi orang senang nak sembang pun ada. Seperti yang aku pernah cakap dalam video-video sebelum ni, benda ni susah untuk kita pastikan firing order yang mana setiap manufacturer pakai. Sama case macam horsepower figure tu lah. Kita hanya akan tahu kalau manufacturer bagi tahu ataupun berdasarkan rumours yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Cuma iyalah, kalau kita berdasarkan telinga kita, apa yang kita dengar, Yamaha pakai firing order Crossplane ataupun Big Bang versi Yamaha. Suzuki tak sure, cuma bunyi dia adalah irregular firing order juga. Ducati bukan Twin Pulse. Sebab aku rasa ramai Ducati rider yang ingat Desmos Edici GP tu pakai Twin Pulse, tapi sebenarnya tak. Dia tak sama dengan Panigale V4 tu. Diorang pakai firing order some kind of Big Bang lah. Sebab daripada bunyi pun kita tahu dah memang lain. Dia bukan Twin Pulse. Kalau dulu ya memang Twin Pulse. Masa tahun 2004 kalau tak silap. Kemudian diorang tukar kepada Screamer pada zaman Casey Stoner. Sebab masa tu MotoGP tukar kepada 800cc. So diorang perlukan lebih power. Dan kemudian selepas tu diorang tukar kepada Big Bang. Honda pula tahun ni pakai Big Bang. Version Honda lah obviously. Diorang pun tukar-tukar juga. Ada tahun sebelum-sebelum ni memang pakai Screamer. Bunyi macam two stroke weh. Aprilia sama macam Suzuki, aku tak sure. Mungkin pakai yang macam dekat RS-V4 atau mungkin juga diorang tengah eksperimen tukar-tukar. KTM pakai Screamer untuk seketika, lepas tu diorang tukar kepada Big Bang juga. Tapi obviously korang kena tahulah, ini semua berdasarkan info-info yang sangat sikit yang didedahkan oleh manufacturer ataupun rumor sajalah. So mungkin silap kan. Cuma secara kasar dia macam tu lah. Ada banyak jenis. Kenapa irregular firing order? Sebab dalam MotoGP, horsepower ataupun power figure ni bukanlah penentu segala-galanya. Apa yang lebih penting adalah jentera tu as a package. Macam mana dia react kepada power yang ditransfer oleh power unit ataupun engine lah. Power without control tak guna kan. Apa yang manufacturer ni nak adalah power delivery yang lebih smooth dan better traction. Okay, dia macam ni. Sekarang ni ada 4 piston kan. Kalau 4 piston ni dia bakar secara bergila-gila pada setiap crankshaft rotation yang sama, contohnya 90 degree, power dan torque akan jadi tinggi. Tapi ini makna tak ada power gap ataupun waktu rehat dia. Susah nak explain. Tak apa, nanti korang tengok maksud dia apa. Firing order jenis ni dipanggil Screamer, yang memang tinggi dari segi kuasa yang dihasilkan tapi too agresif untuk traction, tayar dan sebagainya. Firing order Big Bang pula contohnya, keempat-empat silinder ni bakar pada waktu yang hampir sama. Maksudnya dia bakar cepat-cepat, lepas tu dia rehat. Lepas tu dia bakar cepat-cepat empat-empat, dia rehat. Kalau korang faham cara brake ABS tu berfungsi, dia lebih kurang macam tu lah. Bila kita brake tu kan, kalau dah limit tu dia tendang-tendang kan. So korang boleh brake dengan lebih cepat dan selamat kan. Dia lebih kurang macam tu, tapi dia exact opposite. So jom kita tengok contoh-contoh firing order menggunakan visual yang aku jumpa daripada channel William Moser. Sangat bagus, aku recommend korang untuk check out channel tu.
Menarik kan? Bear in mind, terms ni memang diorang guna loosely. Ada orang panggil crossplane Yamaha tu Big Bang juga. Yelah, kalau kau tengok betul-betul, sebenarnya firing order crossplane tu sama je dengan firing order Aprilia RS-V4. Ada orang panggil apa saja firing order yang irregular sebagai Big Bang. So yes, ada macam-macam. Yang penting korang tahulah sikit-sikit pasal benda ni. Tak adalah bila diorang rev Superbike inline 4, inilah bunyi MotoGP. Nope. Secara general, enjin V4 dapat menghasilkan lebih banyak horsepower berbanding enjin inline 4. Ini adalah disebabkan enjin V4 mempunyai crankshaft yang lebih kukuh sebab dia lebih pendek, less vibration dan better balance, yang membolehkan engineer enjin untuk push enjin tu harder, rev lebih tinggi untuk horsepower yang lebih tinggi. Enjin inline 4 pula, macam apa yang kita tahu, crankshaft dia lebih lebar ataupun lebih panjang lah. So dia lebih mudah flex daripada crankcase ataupun crankshaft tu sendiri, yang menyebabkan engineer enjin susah untuk dapatkan horsepower yang lebih daripada konfigurasi enjin jenis ni. Konfigurasi 90 degree V4 yang dipakai oleh Ducati sejak tahun 2003, masa mula-mula diorang masuk MotoGP lah, dan juga Honda sejak 2012, ada lagi kelebihan yang tersendiri. Contohnya, ia membolehkan engineer untuk cuba berbagai-bagai jenis firing order, sama ada big bang, long bang dan sebagainya, dalam usaha untuk diorang dapatkan rider friendly type of torque and power. Untuk pengetahuan korang, selain daripada Honda dan Ducati, KTM dan yang terbaru Aprilia pun semua dah pakai 90 degree V4 dalam MotoGP. Tapi of course lah, enjin V4 pun ada kelemahan dia tersendiri. Yes, memang enjin V4 ni dia halus ataupun narrow. Kalau kita tengok dia sebenarnya lebih panjang sebab dia bentuk V kan, depan dengan belakang. Untuk chassis design memang masalah sikit. Sebab tu kalau tengok jentera-jentera V4 ni, diorang selalu bising pasal chassis. Susah untuk diorang hasilkan satu chassis yang compact dan pendek untuk jentera yang lebih agile ataupun quick turning. Selain dari itu, dua silinder yang kat belakang tu dia ambil banyak ruang tau. Dan of course, dia menghasilkan haba yang terlalu banyak. Aku rasa owner-owner Ducati dia faham lah apa perasaan duduk atas piston ni kan. Semua ni adalah cabaran yang agak besar untuk engineer-engineer yang work on frame for V4 engine dalam nak menghasilkan frame yang perfect dengan airbox punya position, dengan exhaust. Yes, kalau korang tengok engine inline 4 kan senang je kan. Ada 4 manifold kat depan tu, lepas tu dia jadi satu pergi ke belakang kan. Kalau untuk engine V4, cuba kau bayangkan, susah kot. Depan kena turun, lepas tu belakang nak kena masuk dekat swing arm semua kan. Dia lebih complicated lah. Senang cerita, dari segi chassis design memang totally complicated. Kalau korang tengok exhaust Ducati, sama ada L-twin ke V4 ke, memang berselirat, memang work of art. Lepas tu engine V4 ni kena positionkan dia dekat frame tu dalam tempat yang paling tepat. Contohnya, diorang boleh pusingkan engine tu ke belakang sikit supaya diorang boleh hasilkan frame yang compact, so taklah panjang sangat motor tu. Sebab kalau panjang sangat nanti tak boleh belok. Dan juga engine tu kena position dia depan sikit supaya boleh senang turning. Faktor-faktor ni tak jadi masalah kepada jentera-jentera yang menggunakan inline 4 sebab dia lebih simple. Dalam kata lain, chassis design untuk inline 4 ni jauh lebih mudah untuk dihasilkan dan juga lebih bebas dari segi design. Dari segi top speed, yes, memang V4 lebih laju, tapi sebenarnya tak banyak beza pun. Contohnya pada race dekat Sepang tahun lepas, Dovi dengan jentera V4 Ducati, Desmo Sedici GP dia tu, mencatatkan top speed 331 km sejam. Manakala Suzuki Inline 4 yang dibawa oleh Joan Mir mencatatkan top speed 325 km sejam. Yang menariknya, pemenang race tu adalah Maverick Vinales yang top speed dia hanyalah 320 km sejam sahaja. Jentera Inline 4 ni boleh gunakan kelebihan diorang dari segi cornering, sebab corner speed dia lebih tinggi. Tapi dalam perlumbaan, sebenarnya memotong time straight adalah lebih senang daripada memotong ketika seleko. Bukan lebih senang je, lebih selamat pun. Jentera V4 pun sebenarnya boleh je hebat dalam keseluruhan track, bukan masa straight je. Disebabkan gyroscopic effect daripada engine V4 yang lebih compact dan pendek, jentera V4 ni boleh tip in masuk corner dengan lebih mudah, dan juga pick up keluar corner pun lebih mudah. Compare dengan inline 4, extra gyro effect daripada crankshaft diorang yang lebih lebar tu menyulitkan jentera diorang untuk tukar trajectory. Walau bagaimanapun, gyroscopic effect yang sama membantu rider diorang untuk maintain corner masa dalam corner. Ini adalah sebab kenapa inline 4 lebih laju ketika cornering. Pemilihan antara V4 dengan inline 4 ni, layout track pun main peranan sebenarnya. Hari ni kita tengok banyak lita-lita yang dicipta sebenarnya khas untuk Formula 1, tapi digunakan juga untuk perlumbaan MotoGP. Track-track F1 yang moden ni selalunya ada banyak corner jenis stop and go yang obviously baik untuk jentera-jentera V4. Tapi bagi aku personally, dalam MotoGP dengan adanya inline 4 dan V4 ni, race akan jadi lebih menarik lah. Ada track macam dekat Brno dengan Red Bull Ring, V4 memang power lah. Lepas tu pergi dekat Misano ataupun Jerez, memang inline 4 tapau habis semua. So adalah tukar-tukar pemenang. Kecuali kalau Marc Marquez ada. Si alien tu dekat Jerez pun laju, dekat Misano pun laju, dekat Red Bull Ring pun laju, semualah. Rindu pula nak tengok dia beraksi.
Alright, panjang dah aku cakap ni. Aku harap dengan perkongsian aku kali ni, korang dapatlah sikit idea. Weh, panjang gila kot aku dah explain ni. Takkanlah korang tak dapat apa-apa kan. Dapat sikit-sikit pun jadi lah. Okey lah, sampai sini je video. Kalau korang nak support channel ni, sila dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog dekat Shopee. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.